Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam sahabat saya, Encik Anwar, Yang Mulia Tengku Murni, Fatimah Syamsuddin, top fan kita, Nisa Nur Hasanah, Suzy Daniel, top fan, Puan Yad Abdullah yang menghubungi kita pada waktu ni, Ummu Aisyah, dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni, tuan-tuan. Sahabat saya Ustaz Fairuz Hamid, rakan Sumah, Ika, Amtias, Firdiwi, Maizatul Adnan, Pak Aziz, baik semua yang hadir, Supia, Nur Nazila, Zahara, Fatimah Yasin, Zuhaira Daud. Baik, ayat yang kita akan baca pada malam ni daripada 82 hingga 86 insya-Allah daripada surah An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu biayatina fahum yuza'un hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati wa lam tuhitu biha 'ilma amma dha kuntum ta'malun wa waqa'a al-qawlu 'alayhim bima zalamu fahum la yantiqun alam yaraw anna ja'alna al-layla yaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan apabila perkataan itu ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku ke atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa semuanya manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami mereka dibahagi-bahagikan dalam kelompok-kelompok hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, adakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmumu tidak meliputinya? Atau apakah yang telah kamu kerjakan? Dan jatuhlah perkataan azab di atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Muslim-muslimat yang hati dan kasihan, kakak saya yang tersayang, Muaz, Kak Long, Zulia, Zafia, Raudah, Radiyah. Jadi bagi siapa yang memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh rujuk jilid yang ke-7 pada muka surat ke-54 ya. Jadi lihat terjemahannya, lihat tafsirannya. Binatang yang akan keluar di akhir zaman ketika kerosakan melanda manusia dan mereka sudah berani meninggalkan perintah-perintah Allah serta merubah agama mereka yang hak. Maka Allah mengeluarkan binatang itu dari bumi. Ada yang mengatakan dimulai di Mekah dan ada yang mengatakan di kota lain, sebagaimana akan datang penjelasannya insya-Allah. Kemudian binatang itu berbicara kepada manusia tentang hal itu. Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah berkata, yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, dia mengajak mereka berbicara tentang satu perbincangan, iaitu berdialog dengan mereka. Wallahu a'lam. Kita lihat lagi pada muka surat 55. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dan yang lain, binatang itu akan melukai mereka. Dan riwayat yang lain mengatakan bahawa mereka berkata, cubalah engkau tidak melakukan itu dan ini. Ia merupakan pendapat yang baik dan tidak bertentangan. Wallahu alam. Cerita tentang binatang ini telah dicantumkan dalam banyak hadis dan juga athar. Kita akan menceritakan yang mudah sahaja. Kepada Allah kita minta pertolongan. Ini metodologi Imam Ibn Katsir, iaitu beliau membawakan riwayat yang ma'thur tentang kisah apakah maksud binatang yang dikatakan di sini. Para ulama seperti yang telah dinyatakan tadi mempunyai berbagai-bagai pandangan dalam hal berkaitan dengan binatang yang dimaksudkan kat sini. Dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan bagaimana
hati ataupun sikap golongan musyrikun yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai satu mukjizat Al-Quran yang tidak terdapat dalam kitab-kitab golongan Yahudi contohnya yang terdapat di Madinah, ialah cerita tentang hari kiamat seperti ini. Dan cerita tentang kaum Ad, kaum Samud yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan, penjelasan para ulama bahawa perkara itu tak terdapat dalam kitab Taurat yang dibangga-banggakan oleh Yahudi yang berada di Madinah bagi menandingi kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila apa yang terdapat dalam Quran ini mendedahkan banyak perkara yang tidak terdapat dalam kitab Samawi yang pernah turun kepada Nabi mereka, Nabi Musa, yang sama ini mereka menganggap Nabi Musa itu lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal apa yang terdapat dalam Quran itu ternyata mengatasi apa yang pernah mereka bicarakan, bincangkan dengan orang-orang Arab di Madinah satu ketika sebelum kehadiran Nabi SAW, penghijrahan baginda ke sana. Jadi penjelasan para ulama tentang dabbah ini ada bagai-bagai dimensi, tuan-tuan, ada bagai perspektif. Saya nak bawakan kepada tuan-tuan daripada tafsir Al-Qasimi sebagai contohnya. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ini seorang ulama yang wafat lebih daripada 100 tahun, maknanya tak berapa jauh sangat dengan kita, lebih kurang 100 tahun lebih sikit ya. Tafsir Al-Qasimi dalam kitabnya yang bernama Mahasinut Ta'wil. Beliau membawakan menjelas maksud dabbah ini mempunyai berbagai-bagai penjelasan di sisi para ulama. Kata beliau yang pertama sekali, maksud dabbah ini semua benda yang yadibu. Dabbah yadibu ni mana benda yang berlaku dalam kehidupan. Berarti yang dimaksudkan di sini kemenangan yang pernah berpihak kepada Islam daripada zaman Nabi kita Muhammad SAW mengatasi musyrikin di Medan Badar, di Medan Ahzab, Tabuk dan sebagainya. Kemudian bila Nabi dah wafat, datang para sahabat memperluaskan lagi empire Islam. Kemudian datang lagi selepas itu mereka yang layak diberi kepimpinan sampailah kepada kerajaan Islam Uthmaniyah Turkiya, Atrak. Golongan Atrak yang telah pun memuliakan Islam, menunaikan janji Nabi SAW bahawa mereka lah orang yang terbaik kerana berjaya membuka Konstantinopel. Ada kepentingan juga untuk kita ni sekali menjenguk kisah-kisah yang terdapat dalam Islam, tuan-tuan ni. Saya pun tengok juga kisah yang dikemukakan tentang Ertugrul, pengasasan, taksis kepada Daulah Ottoman, Uthmaniyah. Jadi mereka ni semua termasuk dalam bentuk dabbah. Dabbah berarti satu benda yang berlaku di muka bumi yang seiring dengan kemenangan Islam. Maka kata Jamaluddin Qasimi, sebagaimana tidak tersembunyi kepada kita, kita melihat zaman-zaman ada tokoh-tokoh mujaddid yang akan bawa Islam itu ke puncak kegemilangannya. Daripada zaman Abbasiyah ada seperti Harun Ar-Rashid, ada seperti Al-Ma'mun Al-Mu'tasim, walaupun mereka ni golongan Mu'tazilah tapi peranannya menegakkan Islam begitu ketara sekali. Kemudian di Spain, Andalus pun ada Abdul Rahman Al-Nasir, ada Abdul Rahman Al-Dakhil. Kemudian kerajaan Islam Uthmaniyah ada pemimpin-pemimpin yang hebat seperti Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Kanuni. Walaupun khilafah Islam itu tamatkan pada zaman Sultan Abdul Hamid, tapi beliau juga merupakan seorang yang sangat mulia akhlaknya, kepimpinannya, seperti yang kita baca dalam kitab-kitab sirah para khulafa. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini kata Al-Imam Al-Qasimi, maksud perkataan dabatan minal ardi tukallimuhum, ini peristiwa yang berlaku. Jadi di sini bentuk isti'arah kata beliau. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua yang mengatakan bahawa maksud dabbah ini yang merujuk ke binatang hayawan berkhilaf ma na'rifuhu, satu binatang yang kita pun tak faham apakah maksud keadaan sebenarnya. Ada banyak hadis menceritakan tentang kemunculan binatang ini. Pendapat ini juga satu pendapat yang wajih. Wajih ni satu pandangan yang mempunyai rujukan yang kuat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yakhtassu khurujuha bihinil qiyamah, ia merupakan satu peristiwa yang akan berlaku berdekatan dengan kiamat. Di sini adalah satu bukti bahawa Allah SWT akan mengeluarkan binatang ini untuk berkata-kata dengan manusia. Kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, apabila kedatangan Nabi-Nabi yang bercakap dengan bahasa yang manusia fahami tidak mendapat sambutan dari mereka, kini Allah mengutuskan binatang-binatang yang melata, yang datang dalam bentuk binatang yang pelik dan menakjubkan itu, tetapi tiba-tiba dia boleh berkata-kata pula dengan manusia, berdebat dengan manusia. Al-Imam Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur mengemukakan banyak riwayat yang menerangkan tentang di manakah munculnya binatang ini. Setengah mereka mengatakan ada banyak riwayat yang menunjukkan bahawa daripada para sahabat
yang merujuk bahawa keluarnya dabbatul ardi, binatang yang pelik ini, dari tempat namanya Ajiyad. Ajiyad ni berdekatan dengan Bukit Safa, tuan-tuan ya. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang pergi umrah, kalau pergi dengan kami di Zahazan Travel, kami akan tunjukkan tempat-tempat ini. Marilah pergi dengan kami. Alhamdulillah, terima kasih pada Zahazan Travel kerana penajaan kuliah kita pada malam ni. Perjalanan penuh tarbiyah, bukan setakat umrah, tapi umrah penuh dengan tarbiyah, insya-Allah. Jadi riwayat dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir begitu banyak sekali yang merujuk kepada di manakah binatang ini keluar. Keluarnya di Bukit Ajiyad. Ada mengatakan keluar betul-betul di Bukit Safa, sampai robek Bukit Safa itu bila binatang ini keluar. Ada banyak riwayat yang dikemukakan oleh Imam Asyuti dalam tafsirnya Adul Mansur. Ada pula yang mengatakan bahawa binatang ini keluar sebanyak 3 kali. Jadi keluar kali pertama, keluar kali yang kedua, dan keluar kali yang ketiga, seperti yang disebut bahawa Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, zakara Rasulullah SAW adabba faqallaha thalathu kharajatin min ad-dahri fatakhruju fi aqsal badiya wa la yadkhulu dhikruha al-qarya ya'ni Makkah thumma takmunu zamanan tawilan ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم بينما الناس في أعظم مساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها شتى ومعا. Dalam hadis Abu Dawud ni menjelaskan bahawa Nabi bersabda binatang ni akan keluar sebanyak 3 kali sepanjang masa. Dia keluar, dihilang balik semula. Setengah mengatakan yang dimaksudkan dia keluar itu adalah unta, anak unta Nabi Saleh yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Bila kaum Thamud telah pun membunuh unta Nabi Saleh itu, maka anaknya telah pun lagi masuk ke dalam gunung-gunung, batu-batu yang ada di gunung. Pun kalau tuan-tuan ada peluang untuk pergi umrah nanti, bila selesai PKP, insya-Allah kita mohon pada Allah supaya ujiannya segera tamat. Nanti tuan-tuan boleh pergi bersama dengan kami. Saya akan bawa tuan-tuan pergi ke Madain Saleh ini. Kita tak tidur pun, kita lalu saja ke tempat ni pun tak digemari oleh Nabi. Nabi melarang kita untuk berlama-lama padanya. Jadi bersalahanlah dengan amalan setengah orang yang pergi lepak, duduk, tidur pula kat hotel yang 5 star kat situ. Ini tidak diajar oleh Islam. Baik, binatang ini kata para ulama seperti riwayat daripada Al-Imam Asyuti dalam Adul Mansur, bahawa binatang ini merujuk kepada unta, anak unta yang ibunya telah disembelih oleh kaum Thamud yang degil dan ingkar dan ahli maksiat itu, sehingga Allah Ta'ala telah menurunkan hukuman kepada mereka. Telah saya ceritakan dalam kuliah-kuliah terdahulu, tuan-tuan merujuk. Jadi binatang ini keluar 3 kali. Dia keluar di pedalaman yang paling jauh. Berita binatang itu tidak masuk ke kota Mekah. Kemudian lama dia hilang. Kemudian dia keluar lagi. Ramai orang melihat dia sebut di pedalaman. Kemudian dia masuk pula ke Mekah. Ketika itu orang sedang sembahyang berdekatan dengan Kaabah, dekat Hijr Ismail, dekat makam Ibrahim. Tiba-tiba dia muncul di situ, tuan-tuan, dan digambarkan dalam hadis-hadis dikemukakan oleh Imam Asyuti pada masa itu. Kawasan tawaf yang kita nampak ada marmar cantik, tiba-tiba kerana keluarnya binatang pecah retak keluar daripada tanah situ dan dia mengimbas-imbaskan dirinya. Tinggi binatang itu disebut dalam riwayat banyak. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kata Imam Al-Qasimi dalam Mahasinut Ta'wil, kita tidak mempunyai sandaran bagaimana nak menggambarkan binatang tersebut. Wallahu a'lam. Ada mengatakan wajahnya wajah manusia, tinggi, kelihatan di mana-mana, boleh dilihat di timur, di barat. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Ini ada banyak riwayat dikemukakan oleh Imam Asyuti. Jadi kata Imam Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya, bila merujuk pada perkataan ini, kita beriman dengan apa yang Allah sebut, tapi kita tidak faham apakah maksud yang penjelasannya. Mungkin dia termasuk dalam sebahagian daripada mutasyabihat. Kita tak boleh nak lakarkan, nak gambarkan. Dan dikatakan bahawa Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Tuhannya, minta kepada Allah agar dinampakkan binatang yang namanya Dabbah ini, tuan-tuan. Lalu Allah telah pun nampakkan untuk nabinya, kekasihnya, kalamnya itu Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa tidak lalu makan kerana min syiddatil fazi' kana fadhi'an jiddan. Binatang ini sangat buruk rupanya, sangat menakutkan, sangat hodoh rupanya. Wallahu a'lam. Ini juga disebut oleh Imam Asyuti dalam satu riwayat dikemukakan menerusi tafsirnya Durul Mansur.
Baik. Jadi binatang itu hilang lagi. Kemudian ketika dimunculkan kali kedua itu di tempat yang paling dihormati oleh Allah, tempat yang paling mulia, iaitu Masjid Haram. Tetapi semua orang yang ada di Masjid Haram itu orang-orang saleh, orang pergi Mekah, pergi umrah ni, insya-Allah orang baik, usaha untuk jadi baik. Pada akhir zaman ketika binatang ini keluar, memang orang yang ada di Mekah memang orang baik-baik. Mungkin waktu sekarang ada sebahagian daripada umat Islam pergi umrah untuk menunjuk, na'udzubillah, tuan-tuan ni. Kerana Nabi kita bila melaksanakan ibadah haji, Nabi telah pun berdoa kepada Allah, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Wahai Tuhan, ini merupakan haji yang aku buat, kau terimalah daripada aku buat ikhlas untukmu, tiada padanya sum'ah, tiada padanya riya'. Riya' ni maknanya menunjuk-nunjuk, tuan-tuan ni. Sum'ah ni berarti dari perkataan sami'a yasma'u, asma'a yusmi'u, berarti kita suka bila orang menceritakan perkara-perkara yang baik tentang kita. Walaupun kita buat tu sekali je kebaikan, tapi tiba-tiba orang bercerita di sana sini. Zaman fitnah pula, ada Facebook, ada Insta, orang cerita kebaikan kita di sana sini, terus tenang, seronok, gembira. Maknanya kita sudah pun dikuasai oleh penyakit sum'ah, dan dia satu mazmumah. Jadi akhir zaman nanti bila orang pergi menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, mereka merupakan orang yang paling ikhlas. Maka keluarnya Dabah berdekatan dengan mereka, sama ada di Bukit Safa itu letak batu-batunya, dia pun berada dekat dengan Kaabah, mengibas-ibaskan dirinya. Wallahu a'lam macam mana rupanya, saya pun tak boleh nak jelaskan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat untuk baca tanda-tanda kiamat ni, antara buku yang terbaik, tapi tak ada pada tangan saya pada waktu ni, ia bertajuk Kiamat Sudah Dekat, karangan Yusuf Wabil. Ini adalah merupakan tesis, kalau tak silap saya, masters ataupun PhD. Maknanya rujukan-rujukannya sangat solid. Ia dibuat di salah satu universiti di Saudi berkaitan dengan hadis. Besok saya tunjuk pada tuan-tuan, insya-Allah, kitab yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat. Kulitnya tebal, terbitan Pustaka Ibnu Kathir. Pustaka Ibnu Kathir di Jakarta. Ini antara buku terbaik yang pernah saya baca, yang menyusun ataupun letakkan saya kronologi peristiwa akhir zaman berlaku. Bilakah matahari terbit di barat, bilakah keluarnya binatang dari bumi, apakah rupanya, berdasar kepada hadis yang kita dapat fahami. Walaupun kita tak boleh nak pergi detail nak jelaskan satu persatu, tetapi at least kita boleh gambarkan kepada orang bagaimanakah maksud binatang ini, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi binatang ini boleh berkata-kata, dan apabila dia berkata, dia pun menghembuskan nafasnya kepada orang di hadapannya, serta-merta orang di hadapannya itu yang beriman wajahnya menjadi putih. Tiba-tiba bila dia hembus pengudaraannya, nafasnya kepada seorang munafik, maka akan terbit daripada dahinya perkataan kufrun, kafara, kafir. Walaupun lagaknya macam orang beriman pada masa itu, tetapi rupa-rupanya hatinya bersarang segala kebencian terhadap Islam. Maka ketika binatang ini menghembuskan nafasnya, udaranya, seperti barangkali kalau kita nak gambarkan seperti seekor sadang lembu yang besar yang kita nak sembelih pada hari korban tu, dia mendengus macam itu, tuan-tuan, di muka kita, maka orang yang kafir ini akan berubah wajahnya menjadi hitam, menurut hadis-hadis yang dikemukakan oleh al-Imam Aimatul Muhaddithin wal Fuqaha wal Mufassirin. Contohnya Imam Asyuti dalam tafsir Idul Mansur. Kemudian binatang ini hilang lagi. Kemudian dia keluar lagi dengan suara tangisannya. Suaranya seperti membuat kacauan. Dia berlari-lari. Ia seperti keluh kesah mencari ibunya. Jadi maksud para ulama mungkin kat sini merujuk kepada unta, anak unta Nabi Saleh yang pernah kehilangan ibu, telah dibunuh ibunya oleh kaum Nabi Saleh yang tidak bertanggungjawab itu. Wallahu a'lam. Setengah mereka pula mengatakan maksud Dabah ini adalah merujuk kepada Jassasa. Tuan-tuan tahu tak apa Jassasa? Jassasa ni adalah satu kisah yang dikemukakan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkannya berkaitan dengan syaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Antaranya ialah peristiwa keislaman seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari yang pernah saya ceritakan. Beliau ni seorang Kristian masuk Islam. Beliau datang berjumpa dengan Nabi dengan salib di lehernya dan berdebat dengan Nabi. Nabi pun bersabda, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, sesuai dengan ayat Allah pada surat Taubah, bahawa golongan Nasara itu menjadikan padi-padi mereka sebagai Tuhan. Tamim Ad-Dari menafikannya, lalu Nabi telah bersabda maksud mendewakan, menuhankan manusia yang berlaku di kalangan orang-orang Kristian itu kerana padri-padri menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu rakyat mengikuti apa perkataan padri lebih pada Allah. Dan kemudian padri mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.
maka rakyat pun, orang-orang Nasara pun mengikuti apa yang dikatakan oleh padri-padri itu. Ini bererti mereka telah pun menuhankan si padri itu. Maka antara perkara yang telah menarik Tamim Ad-Dari ni hidayah daripada Allah untuk dimasuk Islam. Kemudian Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepada Nabi kita SAW tentang pengalamannya melalui satu tempat ketika menaiki kapal, dan kapal itu dihentam oleh badai, pecahlah ia, mereka semua hanyut di sebuah pulau. Di pulau itu Tamim telah melihat seekor binatang yang pelik, tak diketahui mana kepalanya daripada ekornya, berbulu. Tiba-tiba dalam keadaan pelik, mereka tak melihat binatang seperti itu sebelumnya. Binatang itu berkata-kata pula dengan bahasa Arab yang fasih. Dia berkata kepada Tamim Ad-Dari, apa yang kau pelik melihat aku? Engkau patut lebih pelik melihat adanya manusia kat situ. Pergilah kat situ. Mereka pun pergi melihat seorang lelaki yang sedang berantai di tambat tinggi. Lalu lelaki ini bertanya kepada Tamim dan juga sahabatnya yang telah pun karam dalam kapal tadi dan menyelamatkan diri di pulau tersebut, sudahkah datang seorang lelaki di tempat yang banyak pokok kurma, sifatnya demikian-demikian, menunjuk pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang dimaksudkan lelaki itulah Dajjal. Jadi jasasah inilah yang dikatakan oleh sebahagian ahli tafsir merujuk kepada dabbah. Jasasah ni binatang yang pelik yang akan muncul semula di akhir zaman nanti. Dia boleh berkata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya semua benda di keliling kita yang seperti yang telah saya jelaskan pada tuan-tuan surah Al-Isra yang lalu, wa in min syai'in illa wa yusab ila wa in min syai'in illa yusab ila wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sebenarnya sekeliling kita semua yang ada ni bertasbih kepada Allah. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan riwayat daripada Ad-Durrul Mansur, daripada Al-Qurtubi, kalau sesuatu makhluk itu tidak bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Tuhannya, maka ia akan dimatikan. Termasuklah baju yang kita pakai, termasuklah kereta yang kita naik. Apabila dia tidak bertasbih kepada Allah, maka mungkin dia akan kemalangan, dia akan hancur, tenggelam dan sebagainya, koyak dan dibuang. Kerana tidak layak untuk satu makhluk itu hidup bila tidak mengingati Tuhannya. Kita ni diajar menghargai nikmat yang ada keliling kita kan tuan-tuan. Sebagai contohnya, kalau kita pakai pakaian, kita buka pakaian, apa berdoa buka pakaian? Mudah aja kan? Bismillah. Bila kita nak buka pakaian, mungkin kita seorang nak tidur ke, nak pergi ke toilet ke, kita bismillah. Kita mengirim mesej kepada malaikat yang ada keliling kita bahawa kita nak buka pakaian, kerana malaikat ni pemalu. Malaikat, innal malaika la ta'azawna kama ta'azza banu Adam. Sungguhnya malaikat itu masa tidak enak, tidak senang sebagaimana manusia tidak senang, berbau yang busuk, bunyi yang tidak enak, kentut dan sebagainya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tak suka melihat kita buka pakaian tu, sebab kalau kita nak bersama dengan isteri, contohnya ada doa yang kita pelajari. Demikian juga nak buka pakaian, baca bismillah, mengirimkan mesej kepada malaikat supaya beredar pergi. Dia tidak suka melihat aurat manusia. Seorang masuk tandas sama isterinya, malaikat akan pergi jauh daripadanya. Kalau kita pakai pakaian pun ada doa yang Nabi kita anjurkan kan tuan-tuan. Doa pakai pakaian, saya pernah ajar pada tuan-tuan kan. Kalau kita dapat pakaian baru sebagai contohnya, kita ada pakaian baru, kita doa dengan doa tersebut, dan pakaian lama yang kita ada itu kita hadiahkan kepada orang yang memerlukan. Maka orang seperti ini tidak akan ditimpa apa-apa musibah seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang banyak. Sekurang-kurangnya pun kita baca doa ketika pakai pakaian kan tuan-tuan. Diajar oleh Nabi kita SAW. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin. Doa ni tuan ni. Mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad dekat sini, Ustazah Safi Sadiqin, Ummu Fatih boleh tolong catatkan doa ni. Kalau tak, kita pakai pakaian hanya dapat pahala menutup aurat saja. Kan kebaik kalau kita cuba untuk ingat doa ni. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maha segala puji bagi Allah, syukur bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini, memberi rezeki kepadaku tanpa ada kesusahan daripadaku dan kekuatan daripadaku. Kata Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi ketika menguraikan hadis ini. Maksudnya doa ni tuan-tuan, kita nak gambarkan nikmat Allah dalam kehidupan. Ni jubah kita pakai. Kita tahu tak berapa ramai insan yang terlibat untuk buat pakaian ini. Dari yang menanam sutranya, mungkin mungkin menanam pokoknya, pokok kapasnya. Pokok kapas itu diprosesnya, dikilang pula. Ada yang di reject, ada yang menepati spek, standard.
Kemudian ada yang menjahit hutangnya walaupun mesin. Kemudian ada yang buat marketingnya, kemudian ada yang menjualnya. Tengok berapa ramai rantai untuk sampai kepada kita sebelum kita menikmatinya. Jadi bersyukurlah pada Allah SWT. Semua benda keliling kita ni bersyukur, bertasbih, bertahmid kepada Allah SWT. Jadi balik kepada perbincangan kita kat sini, binatang ini berkata bukanlah satu benda yang pelik. Telefon kita pun boleh bercakap. Ini kereta kalau tayarnya rosak pun boleh beritahu kita. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi bila kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, bahkan dalam hadis-hadis sahih menceritakan bahawa bila dekat dengan kiamat nanti, satu lelaki atau perempuan yang melakukan perzinaan dengan sesiapa, ketika pulang ke rumah nak bersama dengan pasangannya yang sah itu, tiba-tiba pehanya akan berkata, wahai suami ataupun wahai isteri, sungguhnya suamimu tadi telah melakukan buatan zina dengan orang di tempat sekian-sekian. Peha itu berkata, tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi Tamim Ad-Dari telah pun membawakan kisah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW bila masuk Islam, menceritakan tentang pengalaman jumpanya jasasa. Jasasa ni kata para ulama tafsir ini juga merujuk kepada dabbah yang disebut di sini. Jadi ada 3 pandangan yang disebut pada tuan-tuan tentang makna dabbah ini. Sama ada dabar, perkataan dabba ya dibu berarti kemenangan-kemenangan, perkara yang berlaku dalam kehidupan umat Islam, pembukaan dan sebagainya. Itu satu pandangan, kata Al-Imam Jamaluddin Qasimi. Yang kedua mengatakan bahawa maksudnya kat situ adalah merujuk kepada binatang yang betul-betul keluar. Rupanya kita tak boleh nak jelaskan bentuknya, shape-nya, kita tak tahu macam mana nak menggambarkan, kerana hadis-hadis merujuk kepada makna secara ijmal. Keluarnya dekat Bukit Safa, dekat dengan kawasan Ajiyat. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah kitab bertajuk Mekah Kelebihan dan Sejarah karangan Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Hafizahullah Abu Anas Madani. Salah satu buku yang sangat penting untuk menjadi rujukan kita memahami pelaksanaan ibadat umrah dan kawasan-kawasan yang mulia di tanah suci. Kita kena baca buku ni, tuan-tuan, kalau nak buat haji, nak buat umrah, supaya kita tak mengabaikan kepentingan, keutamaan tanah suci yang sangat mulia di sisi Allah ni. Baik, pandangan berikutnya kata Al-Imam Jamaluddin Qasimi, tafsirnya menarik untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi riwayat yang berikutnya mengatakan bahawa al-wajhu tsalits naqalahu Raghib fi mufradatihi wa qila ya'ni bid-dabba al-ashrar alladhina hum fi al-jahli bimanzilati ad-dawab. Kata Al-Imam Raghib Al-Asfahani dalam tafsirnya yang bertajuk Al-Mufradat, maksud dabbah ni adalah merujuk kepada golongan asyrar. Asyrar ni mujrimin, munafiqin, kafirin, golongan kafir yang perangai mereka macam binatang. Jadi bila merujuk perkataan dawab, dabbatul ard jamaknya dawab, binatang ni dipanggil sebagai dabbatun. Jadi orang yang tidak beriman, yang tidak menggunakan akalnya, barangkali mereka juga layak dipanggil sebagai dabbah, yang hari ini boleh menyiarkan gambar-gambar maksiatnya tanpa malu. Ya tuan-tuan, awasilah anak kita, apa benda yang didownloadkan dekat telefon dia, dekat apps yang ada pada hari ini, dengan berbagai-bagai nama, TikToknya, nama Netflixnya, iFlixnya, Viewnya. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, apa yang mereka tonton, tuan-tuan. Menjadi satu amanah di sisi Allah. Kita menjelang waktu malam, matikan Wi-Fi kat rumah, kembalikan semua handphone, bagi pada ayah, pada umi, simpan. Jangan kita biarkan anak-anak kita la takun aunan li abnaika ala syaitan. Jangan jadikan diri kamu penolong kepada syaitan untuk anak-anakmu rosak. Saudara, jadi maksud dabbatun ni akhir zaman manusia yang umpama binatang. Jadi mereka binatang yang berkata-kata, sanggup melakukan perkara yang binatang pun tidak buat. Maka ini merupakan salah satu pentakwilan kepada Al-Quran. Namanya takwil, tuan-tuan ya. Tafsir satu, takwil satu. Takwil ni berarti kita keluar daripada konteks ayat untuk memberikan satu penjelasan yang rasional dan boleh diterima oleh akal terhadap sesuatu konteks, memandangkan ada kebersamaan dari beberapa sudut melayakkan kita untuk berhujah seperti itu. Ini namanya takwil. Selain daripada tafsir, ada takwil. Jadi ini takwil oleh Al-Imam Jamaluddin Qasimi sesuai dengan nama tafsir bertajuk Mahasin Takwil. Maka beliau suka membawa takwil-takwil sama ada datang daripada beliau sendiri ataupun pandangan-pandangan ulama yang terdahulu. Wala'al ayat ka qawlihi hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mungkin juga maksud dabbah ini adalah Ya'juj dan Ma'juj.
Ini juga pandangan daripada Jamaluddin Al-Qasimi yang merujuk kepada apakah maksud dabbatun ni tuan-tuan. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibn Kathir, kita kembali kepada tafsir Ibn Kathir pada muka surat 55, ada sebuah hadis daripada Tirmizi dengan sanad yang hasan sahih. La taqumu sa'atu hatta taraw 10 ayatin tulu'u syamsi min maghribiha wa dukhan wa dabba wa khuruj ya'juj wa ma'juj wa khuruj Isa bin Maryam alaihi salam wa dajjal wa thalathatu khusuf khasfun bil maghrib wa khasfun bil mashriq wa khasfun bi jaziratil arab wa narun takhruju min ka'ri adn tasuqu aw tahshuru an-nas tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum haythu qalu. Hari kiamat tidak akan berlaku hingga kamu melihat 10 tanda: terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya asap dari arah Iraq, binatang yang melata, keluar dabah yang telah dinyatakan tadi, sama ada jassasa ataupun anak unta Nabi Saleh, ataupun binatang yang kita pun tak boleh nak jelaskan speknya dengan jelas, kerana kata Jamaluddin Qasimi, hadis-hadis yang menunjukkannya menyifatkan binatang tersebut dalam bentuk yang sangat ijmal, iaitu sangat umum. Lagi sabda Nabi, iaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam rupanya seperti Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang segak, yang berkulit putih kemerahan. Kemudian lagi maksud dalam hadis ini yang berikutnya, pertama tadi terbit matahari sebelah barat, yang kedua dukhan, asap datang daripada sebelah Iraq, kemudian dabah setelah saya jelaskan binatang ni tadi, yang kemudian khuruj Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian datangnya Nabi Isa AS, itu yang kelima, kemudian datangnya Dajjal. Kemudian salah satu khusuf, berlakunya 3 kali gerhana. Gerhana yang besar ini berlakunya, berlakunya 3 kali khusuf, pembenaman, maknanya tenggelamnya, berlaku 3 kali tenggelam. Tenggelam yang pertama berlaku di barat. Tenggelam ni macam sinkhole lah tuan-tuan ya, satu penenggelaman permukaan bumi yang menyebabkan berlakunya kawasan tersebut ditelan. Boleh kita lihat sebagai contohnya berlaku di Kepulauan Jawa sebelum ini. Jadi kemudian apa lagi? Terbenamnya di sebelah timur, terbenamnya di sebelah negara Arab, dan kemudian keluarnya api dari bawah bumi Aden. Bumi Aden ni satu tempat di Yaman yang mengiring manusia. Kemudian api ikut ke mana sahaja mereka berada. Waktu malam api itu tidak padam, waktu siang pun ia tidak menjadi kecil. Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini merupakan hadis yang hasan sahih. Lagi kemudian merujuk kepada tanda-tanda kiamat ni juga, inna awal ayati khurujan tulu wasyamsi min maghribiha wa khuruju dabbati ala nasi duhan wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala athariha qariban. Sungguhnya antara tanda-tanda berlakunya kiamat itu adalah yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. La yanfa'un nas imanan, maka pada hari itu tidak lagi berguna taubat seseorang yang melakukan dosa besar untuk dikembali pada Allah. Pintu taubat telah tertutup kerana matahari sudah terbit di sebelah barat, menandakan waktu penerimaan taubat sudah pun ditutup oleh Allah SWT. Kemudian keluarnya dabbah, binatang yang telah kita jelaskan panjang lebar tadi pada waktu duha. Tadi ada riwayat menunjukkan dia keluar di Mekah, dan mungkin dia keluar banyak 3 kali. Mungkin dia melari-lari mencari-cari ibunya seperti unta Nabi Saleh. Wallahu alam, penjelasan daripada hadis-hadis yang menunjukkan ada kebenarannya untuk perkara itu disokong, difahami seperti itu. Dan bila berlaku salah satu daripada tanda ini, yang mana menyusulnya akan berlaku dekat sangat. Kalau satu dah berlaku, yang kedua pasti akan berlaku selepas itu begitu cepat, tidak ada selang masa yang panjang. Dalam hadis riwayat Muslim menceritakan tentang kiamat ini lagi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, badiru bil a'mali sittan tulu asy-syamsi min maghribiha wa dukhan wa dajjal wa dabba wa khasata ahadikum wa amrul ammati. Bersedialah kamu untuk melakukan amal saleh sebelum munculnya perkara-perkara ini. 6 perkara sabda Nabi. Ada satu yang kata sab'an, 7. Yang pertama, terbitnya matahari di sebelah barat, kemudian keluarnya asap, kemudian Dajjal, kemudian datangnya dabba, binatang yang keluar daripada kawasan Sa'i, Bukit Safa ataupun kawasan Ajiyad. Kemudian apa dinyatakan di sini, khasata ahadikum, matinya manusia dalam keadaan-keadaan tidak dijangka. Kita mendengar orang mati di mana-mana tuan-tuan ya.
orang muda mati sakit jantung, orang mati kena kilat. Yang dulu benda-benda seperti ini jarang berlaku, tuan-tuan. Ini tanda-tanda kiamat. Kemudian wa amral ammati, dan kepimpinan orang-orang bawahan. Orang bawah tiba-tiba naik jadi orang penting. Orang miskin tiba-tiba menjadi orang kaya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Boleh kita baca lanjutan penjelasannya dalam kitab yang saya sebutkan tadi, iaitu Hari Kiamat Sudah Dekat, karangan Yusuf bin Abdullah Wabil. Kemudian penjelasan lagi daripada hadis lain, takhruju dabbatul ardi wa ma'aha asa Musa wa khatamu Sulaiman fatakhtumu anfal kafir bil asa wa tajalla wajhul mu'min bil khatam hatta yajtami'a an-nasu 'ala al-ikhwani yu'rafu al-mu'min al kafir. Binatang yang dimaksudkan dabbatun itu akan keluar, dan besarnya binatang itu dia membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan membawa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu binatang itu memukul hidung orang kafir, dan menghembuskan nafasnya, tadi saya telah jelaskan ya, memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu, dan kemudian menyentuh hidung si mukmin. Sebaik saja dia memukul hidung si kafir, maka bertukarlah muka si kafir itu menjadi hitam kerana dia seorang kafir. Manakala hidung orang beriman disentuh saja menjadi putihlah dia, tuan-tuan. Wujuhu yawma idzin musfira dhahikatu mustabshira wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Wajah orang beriman akan menjadi ceria, cantik, gembira, girang. Sedangkan wajah si kafir itu diliputi dengan debu, kehitaman. Kemudian bila wajah orang beriman itu menjadi indah, sehingga manusia semua berkumpul di satu tempat. Di mana orang beriman dapat diketahui pada si kafir. Orang beriman nampak jelas pada wajahnya. Dulu kita pernah tafsirkan surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang beriman yang akan berkumpul setempat, si kafir akan berkumpul dengan zumar juga. Dalam kumpulan-kumpulan mereka digiring, dicampak, ditolak, dihambat masuk ke neraka. Fatakhtamu anfal kafir bil khatam wa tajlu wajhal mu'min bil 'asa hatta inna ahlul khuwan wahid la yajtami'una fa yaqul hadza ya mu'min wa yaqul hadza ya kafir. Hidung orang kafir dipukul dengan cincin dan wajah orang beriman dicap dengan tongkat, sehingga orang yang berkumpul dalam satu pertemuan berkata, ini orang Islam, ini orang beriman, ini orang kafir. Maka wajah mereka akan menjadi nampak jelas di situ bila binatang ini muncul dengan bawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman. Wallahu alam. Ini riwayat turut dikemukakan banyak sekali oleh Imam Asyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat ini, kita dapat lihat daripada episod yang lalu, penekanan yang Allah bawa pertamanya ialah isu akidah, masalah berkaitan dengan akidah, tauhid. Kemudian Allah menceritakan juga tentang pengumpulan manusia di akhir zaman, tentang tiupan sangkakala sebagainya. Kemudian turut Allah cerita di sini tentang pengutusan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang mendapat penentangan oleh mereka yang tidak beriman, yang hatinya sudah pun hitam, bahawa ya'mahun, hatinya sudah pun dicop, hatinya sudah pun dikunci daripada mengetahui kebenaran untuk diikuti, tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW turut menjelaskan berkaitan dengan dabbatun ini, peristiwa tanda kiamat ini, seperti hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi kita SAW, 3 perkara kalau ia muncul maka tiada berguna orang itu untuk beriman lagi pada waktu itu, kerana pintu keimanan sudah pun ditutup oleh Allah. Allah tidak menerima apa sahaja keimanan selepas itu. Yang pertama, tulu' syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, Dajjal. Wa syaru ghaib yuntazar, ini merupakan datangnya Dajjal, seburuk-buruk manusia ataupun seburuk-buruk makhluk yang kita tunggu. Kita tunggu kemunculannya, tapi seburuk-buruk penungguan. Seperti kematian juga, tuan-tuan ya. Wa dabbatul ard,
Dan bila datang binatang daripada muka bumi ni, sama ada yang merujuk pada anak unta Nabi Saleh, ataupun jasasa, ataupun binatang yang pelik yang diceritakan dalam banyak riwayat oleh Al-Imam Masyuti dan Mansuri tadi, yang keluar dari Bukit Safa ataupun kawasan Ajiat, wallahu alam. Munculnya binatang ini pada waktu itu tidak lagi ada keimanan, tidak lagi boleh diterima oleh Allah keimanan. Allah tidak akan menerima lagi keimanan selepas itu. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam apa yang dijelaskan, ditanya kepada Nabi kita SAW, su'ilan Nabi SAW, min aina takhruju dabbah? Faqala min a'zamil masajid hurmatan 'ala Allah Ta'ala, ya'ni al-Masjidil Haram. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, daripada manakah datangnya dabbatul ard ini? Kat mana keluarnya? Kat mana hadirnya? Maka Nabi telah pun menjelaskan, dalam masjid yang paling tinggi dan mulia, suci di sisi Allah. Maka ia merujuk kepada Masjidil Haram. Tinggal lagi pada waktu itu manusia yang beriman yang sedang salat, apa mereka nak pelik? Mereka dah tahu, mereka dah baca. Kebanyakan orang yang menjadi sesat kerana nombor satu, tuan-tuan, imannya lemah. Yang kedua, kerana kejahilan, tuan-tuan. Kita tengok orang keliling kita, anak-anak kita sebagai contohnya, ada tak peluang untuk kita bawakan cerita-cerita seperti ini kepada mereka? Atau kita biarkan mereka hidup bergelumang, mengambil tahu tentang arti hadis, main bola sepak, artis Korea? Mana satu kita, tuan-tuan, ya? Tahu tak kita, pernah tak kita ambil peluang untuk cerita kepada anak-anak kita fenomena, zawahir, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kiamat ini, supaya ada persiapan untuk menghadapinya. Kalau ia berlaku sekarang, seperti pernah saya bawa kepada tuan-tuan, Dajjal ini, kata para sahabat, kalau dia keluar di Madinah pada zaman Nabi dan para sahabat berada di sana dahulu, Dajjal itu akan dilontar oleh anak-anak para sahabat yang kecil pun akan mengejar dengan selipar, memukul Dajjal itu dengan batu dibalingnya Dajjal itu nanti. Kerana iman mereka begitu kuat, ilmu mereka begitu mantap. Tapi kalau Dajjal keluar pada waktu kita pada hari ini, usahakan orang biasa, mungkin orang agama pun terikut-ikut juga, kerana janjian kebendaan yang dibawa olehnya. Jadi itu sebab, tuan-tuan, antara doa yang penting yang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk baca setiap kali dalam salat sebelum bagi salam. Saya dah ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni, kan? Apakah doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri al-masih ad-dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri al-masih ad-dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri al-masih ad-dajjal. Sebelum bagi salam baca doa ni. Lepas tu tambah lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, anta ala kulli syai'in qadir. Kena bagi salam. Kalau kita sembahyang berseorangan, sangat perlu untuk kita bacakan. Kalau kita sembahyang berjemaah, ikut imam kita, jangan mufaraqah. Jangan kita mukhalafah imam. Kita kena muwafaq, kita kena mutaba'ah imam, jangan musabaqah imam, jangan muwafaqah imam, jangan mufaraqah imam. Jadi ini antara kaedah kita dalam salat. Kita baca doa ni sebelum bagi salam. Apakah doa yang Nabi anjurkan itu? Maksudnya, ya Allah, aku mohon padamu perlindungan daripada azab jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan, itu ujian kehidupan dan ujian selepas kematian. Kadang-kadang lepas mati, anak-anak bergaduh bab hartanah, anak-anak tidak bertegur siapa, anak-anak berperang kerana harta ditinggalkan, adik-beradik menjadi musuh kerana harta yang kita tinggalkan. Jadi kita mohon kepada Allah selamat mati, hidup dan mati dalam lindungan kasih sayang ridha Allah. Yang terakhir sekali, mintalah kepada Allah keselamatan daripada Dajjal. Ini bila kita baca, tuan-tuan, selepas fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masyid dajjal. Kalau nak sama lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Kenapa bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu, tuan-tuan. Dan Allah dapat beri pada kita peluang untuk mengamalkan Islam, mengamalkan doa-doa pilihan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Zahazan Travel kerana penajaan kuliah kita. Jangan lupa bila nak travel dengan Zahazan Travel. Perjalanan ke Kundasang, insya-Allah kita nak buat satu trip ke Kundasang bila keadaan reda sikit nanti, insya-Allah. Belajar tafsir Quran kat sana, nak tak? Tapi tengok lembu, nak tak? Bagi beberapa tuan-tuan yang dimiliki sekalian, jangan lupa Telaga Biru turut menerbitkan buku-buku latihan untuk anak-anak kita, latihan topikal berbagai-bagai subjek.
Math, Sains, Sejarah, Geografi, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, semua ada. Alhamdulillah, daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dapatkan. Hubungi pegawai-pegawai Telaga Biru yang ada dalam grup ini. Intan ada, Safwan ada, Rosli ada, Faizal ada, Farid ada, Rizwan Zainul ada. Hubungilah mereka untuk mendapatkan buku-buku tersebut. Terima kasih tuan-tuan, cikgu-cikgu, ibu bapa yang dimulakan Allah sekalian. Ampun maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan malam ni kita dapat uraikan tanda-tanda kiamat, tak sempat nak pergi pada yang lain. InsyaAllah yang malam berikutnya nanti kita akan sambung ayat berikut. Jangan lupa untuk share video ni ke seramai umat Islam di luar sana. Moga ada manfaat dan jariah yang dapat dikutip daripada kuliah ni. Jangan lupa tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang melakukan akikah, kami di Zazan Travel sanggup untuk menjayakan misi murni itu. Kami masih lagi meneruskan kerjasama untuk akikah kambing. Kalau 7 orang kita boleh buat seekor lembu atau seekor unta. Seorang nak buat seekor unta pun boleh. Orang ada duit kan. Seekor kambing tu minimum untuk anak kita yang lahir. Jadi kita boleh doakan untuk mereka. Kita mudah-mudahan dengan itu disebut dalam hadis, setiap anak yang dilahirkan ditebus dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari yang ke-7. Tak dapat 7, 14. Tak boleh 14, 21. Tak boleh 21, kita gandakan mengikut angka 7 itu tuan-tuan ya. Maka setakat ini saja dulu kuliah kita pada malam ni. Terima kasih. Jangan lupa untuk menghubungi Zazan Travel untuk melakukan akikah. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hingga jumpa lagi tuan-tuan. Jangan lupa share video ni ke seramai umat Islam yang ada di luar sana, sahabat kita. Moga ada kebaikan padanya, ada jariah ilmu padanya. Sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.